Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian bagi Allah SWT, pemilik sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, sahabat-sahabat almarhum, dan siapa yang mengikuti live stream hari ini, okey, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Basri. Tanpa melengah-lengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Kekasih Awal dan Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kelas, saya menjemput Ustaz untuk menyampaikan kuliah tersebut. Sila Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, sidang hadirin yang menonton kita pada hari ini, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari yang ke-29. Pejam celik, masa berlalu begitu pantas. Kalau sebelum ni kita puasa tak musim PKP pun rasa laju, apatah lagi dalam musim PKP ni, duduk di rumah masing-masing makinlah bertambah laju kan. Kita duduk tunggu waktu solat, lepas tu kita tunggu, lepas tu masuk dah maghrib, lepas tu isyak, tarawih, tidur, balik, subuh balik. So hari berlalu begitu pantas, masa berlalu begitu pantas. Dan bila kita renung balik ke hadapan, kita rasa mungkin akan rasa lambatnya masa ni bergerak. Tapi bila kita tengok ke belakang, wah, alangkah pantasnya masanya berlalu. Hari ini saya sudah berumur 42 tahun. Melihat ke depan rasa jauh lagi 50 tahun kot. Tapi melihat ke belakang, wah, 42 tahun yang penuh dengan pelbagai warna. Ada warna putih, warna hitam, warna-warni kan. Dan masa yang berlalu di belakang itu begitu pantas sehingga kita rasa bahawa kita masih lagi teringat zaman-zaman yang kita ramai-ramai kawan-kawan. Kalau tuan-tuan puan-puan hari ni duduk dengan kawan-kawan daripada ITM, tengok ke belakang mungkin dah 30-40 tahun lepas kot mengaji ITM lah. Tapi 40 tapi nampak lagi kan. Wah, dom kita, nampak lagi kawan kita, nampak lagi apa yang kita buat, nampak semua lah. Maksudnya apa? Maksudnya waktu di belakang itu sebenarnya sangat pantas dan sangat dekat. Dia tak jauh. Cuma bila kita tengok ke depan je dia rasa jauh. Dan sebenarnya bila kita dah lepas dah waktu itu, maka barulah kita rasa, oh rupa-rupanya tak jauh mana. Dia taklah ni, dia laju, dia tak jauh mana. Sama dengan bila saya ingat lagi pada satu ketika dulu bila saya kecil dulu tahun 2020 ni kan, mantan PM kita Tun Mahathir Mohamad nak buat wawasan 2020 masa saya kecil dulu saya tengok wawasan 2020. Wah, masa tu saya sempat hidup ke tak masa tu apa yang kita akan ada, benda-benda yang pelik-pelik yang tak terbayang di mata dan fikiran kita. Tapi masa berlalu begitu pantas sehingga kita dah lalu dah 2020 dan tinggal lagi 8-7 bulan lagi nak habis 2020 pula. Jadi begitulah masa berlalu begitu pantas. Sama juga dengan kehidupan kita. Setahun ke setahun itu berlalu begitu pantas sehingga kan kita rasa bahawa baru lagi bulan puasa tahun lepas kan. Tapi dah puasa balik. Lepas tu dah nak habis dah puasa, esok dah nak raya dah. Orang dah mula pening ya, terutama geng bapak-bapak esok nak kena jadi imam solat raya pula. Hari tu dah kena jadi imam tarawih. Dah jadi imam tarawih ni nak kena jadi imam raya pula dah. Bukan jadi imam saja, nak kena baca khutbah juga. Masya-Allah. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Saya dah letak dekat Facebook saya sebelum kelas kita ni, sebelum kuliah kita ni saya dah letak dekat Facebook saya khutbah terpendek di dunia. Yang tuan-tuan boleh ambil, print, lepas tu bacalah esok. Kalau tak esok lusa lah raya kan. 3 muka surat saja, pendek, sangat pendek, boleh jadikan panduan. Boleh tuan-tuan boleh pergi lepas ni, boleh pergi like saya punya Facebook. Sekarang pun boleh like, cari Khairul Anwar Basri Khairul Anwar Basri. Ada muka saya kat situ, baju warna hijau, tak ada kepiah. Kepiah. Ditunjuk macam ni. Kan? Cari.
Kat situ ada banyak benda yang saya kongsikan, termasuklah ilmu-ilmu yang tuan-tuan perlukan dan juga tuan-tuan mungkin tak rasa dia penting, tapi insya-Allah dia akan jadi penting nanti insya-Allah. Okey. So balik kepada kuliah kita hari ini, kita nak cerita tentang kekasih awal dan akhir. Memang betul lah sebagaimana pengurusi kita kata tadi. Sebenarnya ni macam lagu Jamal lagu Jamal Abdullah, kekasih awal dan akhir. Saya pun memang suka menyanyi lagu Jamal ni, memang makanan saya kan. Kasih awal dan akhir kan. Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada para supa. Itu lagu Jamal. Cerita Jamal ni dengan seorang kekasih dia yang dia nak cerita bahawa kerana masa itu berlalu begitu pantas, dia sampai lupa lah. Masa tu menyebabkan dia lupa kepada para serupa kekasih dia tu sebab lama tak jumpa. Begitulah kita dengan Al-Quranul Karim. Mungkin bagi setengah-setengah kita, mungkin Allah Ta'ala beri kesempatan untuk duduk setiap hari baca Quran, mengaji Quran, belajar Quran. Tapi tak semua orang dapat masa begitu. Tak semua orang Allah Ta'ala izin. Kan? Saya tengok dekat Facebook, saya tengok ramai orang bersyukur tahun ni dapat khatam Quran bersama suami isteri masing-masing. Sebab apa? Sebab tahun-tahun lepas mungkin khatam, mungkin tak, mungkin senang, mungkin susah. Sebab apa? Sebab keadaan kita di zaman COVID ini menyebabkan kita senang nak khatam dengan keluarga. Betul tak? Kawan-kawan duduk ramai-ramai baca Quran. Sebab apa? Sebab COVID ni lah. Semua orang dah kena duduk di rumah, semua orang kena berinteraksi melalui video, semua orang boleh berkumpul ramai-ramai. Tak ada alasan dah kata nak kena pergi masjid, nak kena tadarus dekat masjid, kata nak pergi satu tempat, semua orang boleh buat secara mudah. Dan ada orang yang bersyukur kerana COVID ni, dia dapat khatam Quran dengan suami isteri masing-masing. Mungkin sebelum ni nak, tapi susah sikit lah komitmen masa. Mungkin nak, tapi walau ada masa, tapi kita seringkali disibukkan dengan kerja-kerja dunia. Bukan kata tak bagus, baguslah. Dunia ni kan untuk jambatan ke akhirat. Tapi kerana kita sibuk dengan kerja dunia ini, hingga kita dah masa berlalu begitu pantas, sehingga tak sempat nak khatam Quran dengan suami isteri masing-masing. Tapi datang COVID, ramai orang bersyukur. Duduk di rumah, nak buat apa? Baca Quran lah. Baca Quran. Suami isteri dan anak-anak, ibu bapa dan anak-anak, semua baca Quran. Dan orang-orang yang diberi Quran, masa dengan Quran ini ialah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terpilih. Siapa saja yang terkait dengan Quran, dia akan jadi paling hebat. Main-main lah. Baca tak tahu mana tapi hebat. Baca merangkak-rangkak tapi hebat. Sebab apa? Sebab dia nak baca juga. Orang yang terkait dengan Quran ni tuan-tuan kena ingat sikit atau banyak, bila terkait dengan Quran, dia akan jadi orang yang paling hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu baginda digelar sebagai penghulu segala nabi. Kerana ada Quran ada Quran jadi penghulu selalu. Selalulah. Jadi penghulu segala nabi. Tak? Al-Quran itu sendiri dikatakan sebagai penghulu segala kitab. Dalam banyak-banyak kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, termasuk dengan suhuf-suhuf dan sebagainya, Al-Quran ni dikatakan sebagai ummul kitab, sebagai ibu segala kitab. Al-Quran penghulu segala kitab. Malaikat Jibril tuan-tuan, kerjanya bawa wahyu, Quran turun pada Nabi SAW. Dia jadi apa? Dia jadi penghulu segala nabi. Hebatlah. Nabi Muhammad diberi Quran, dia di penghulu nabi. Tak. Jibril bawa Quran pergi dekat Nabi, dia dipanggil penghulu segala malaikat tuan-tuan. Quran turun bila? Quran turun bulan Ramadan. Lalu Ramadan dikenali sebagai penghulu segala bulan. Masya Allah. Quran turun bila? Quran turun malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dikenali sebagai penghulu segala malam. Siapa yang terkait dengan Quran ni jadi penghulu selalu. Jadi ketua, terus dia angkat sebagai ketua. Kenapa? Kerana dia terkait dengan Quran. Malam Lailatul Qadar diturunkan Quran,
malam Lailatul Qadar disebut sebagai penghulu segala malam. Orang yang diturunkan Quran, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil penghulu segala umat. Betul tak? Penghulu segala umat. Itu umat semua sekali tu. Maka siapa yang diturunkan Al-Quran dalam hati dia, tak kiralah dia hafal ke, dia belajar ke, dia baca ke, maka dia akan jadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Allah. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan juga mengajar Quran kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia lah. Sebaik-baik manusia. Tak kira lah dia siapa, duduk di mana, dia kerja apa, latar belakang financialnya macam mana, pendidikannya apa, tak kira. Tapi bila kita kata dia belajar Quran, dia mengajar Quran, dia dua manusia paling baik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang belajar Quran. Kenapa orang belajar Quran ni paling bagus? Kenapa? Kenapa? Siapa tahu? Kenapa orang belajar Quran paling bagus? Sepatutnya bila ada pertembungan antara orang belajar dengan orang mengajar. Orang mengajar lah bagus tak? Ustaz dengan anak murid mana lebih bagus? Ustaz dengan anak murid mana lebih bagus? Pastilah ustaz lebih bagus, betul tak? Tak. Nabi SAW sebut anak murid lebih bagus. Ya ke? Ya. Lepas tu Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama, siapa yang belajar, anak murid. Wa 'allamah, man ta'allama al-Quran, siapa belajar Quran, wa 'allamah, dan mengajarnya. Baru cikgu, baru ustaz. Sebab apa murid bagus? Cuba kita fikir. Bagusnya murid baca Quran, belajar Quran ni sebab murid ni dia perlu melalui kesusahan yang sangat banyak nak belajar Quran. Susah tak belajar Quran? Susah. Contoh di kampung saya ni ada kelas Quran di masjid. Kelas Quran di masjid. Kelas Quran di masjid. Tak. Cuba kita tengok di masjid-masjid, kelas Qurannya ramai orang lelaki, ramai orang tua ke orang muda? Ramai orang tua tak? Ataupun orang berumur lah. Kalau kita kata tua ni marah pula. Orang berumur. Nak bagi naik rating dia, warga emas. Sebab apa dipanggil warga emas? Nak bagi kata nilai tu. Lagi kata, tak guna betul, dah tua kerepot. Tak boleh lah. Kita kena kata warga emas. Kenapa di masjid-masjid orang yang belajar Quran orang tua-tua? Mesti ada sebab. Sebab apa? Mungkin masa muda sibuk ke. Kan? Tak sempat belajar masa muda. Tapi nak ceritanya, susah nak belajar Quran ni. Susah. Sehingga terpaksa menunggu waktu tua baru nak belajar. Itu nasib baik belajar. Kan? Dan kita tengok dekat masjid-masjid yang belajar Quran ni ramai lelaki ke perempuan? Ini cerita sikit ni. Bias. Racist sikit ni. Lelaki ke perempuan? Perempuan lah ramai, betul tak? Pasal apa perempuan ramai? Yang lelaki pergi mana? Yang lelaki, Ustaz, tolong hantar Ustaz. Tolong hantar. Banyak kerja lain yang kita nak fikir ni. Masalah negara. Kan? Tak ada. Susahnya nak belajar Quran ni. Susah. Nak belajar ramai-ramai pula. Malu pula kan. Nak baca ramai-ramai. Malu lah. Suara tak keluar lah. Macam-macam. Kelas masjid tu, kelas kuliah belajar tajwid tu, mula-mula 100 orang, lepas tu 50, lepas tu 5 orang tinggal. Betul tak? Tambah-tambah nak kena baca Quran pula. Sakit tekak tak keluar suara lah. Hari ni Allah bagi cuti. ABC lah. Macam-macam. Susah baca Quran. Yang ketiga, kena ambil masa banyak. Sibuk lah hari ni nak kena pergi meeting pula. Sibuk lah hari ni ada appointment. Ini nak kena submit ni, meeting punya report ni. Ini macam-macam. Lagi apa lagi? Susahnya baca Quran ni. Nak kena bayar. Ada juga. Itu alasan juga. Allah Ustaz, nak mengaji lah ni bukan murah Ustaz. Panggil personal tutor main rumah sebulan 200-300. Allah. Nak kena bayar pula. Berkiranya kita kan. Itu kelemahan-kelemahan yang kita ada lah. Maka siapa yang dapat melawan kelemahan itu menjadi murid orang belajar Quran, Allah Ta'ala angkat dia jadi manusia paling baik. Paling baik. Dan sebelum nak jadi guru, kena jadi murid dululah. Betul tak? Sebab itulah bila datang yang kedua, orang yang mengajar Quran ialah orang yang kedua terbaik. Kedua terbaik. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan semua kena belajar Quran, baca Quran sampai mati. Sampai mati.
Quran ni bukan untuk dibaca sehari, bukan untuk dibaca sebulan, bukan dibaca sekali seumur hidup. Tak boleh, tak boleh. Kena baca setiap hari, walaupun sedikit. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Tak boleh ustaz, payahlah. Payah, memang payahlah sebab tak biasa kan. Tapi kena setiap hari, lama-lama dia jadi mudah. Ini mudah. Kalau kita boleh membaca daripada awal Quran sampai khatam, itu paling bagus. Al-Quranul Karim ada berapa muka? Ada 600, 500 lebih muka surat kan? Kalau baca satu muka surat je sehari, susah ke? Susah lah. Tapi kalau kita bagi masa, insya-Allah tak susah. Satu muka surat sehari, 2 tahun khatam lah. 2 tahun khatam lah satu muka sehari kan? Katalah 600 muka surat, ada 500 lebih 600 muka surat, 2 tahun khatam lah. Kalau baca 2 muka sehari, setahun khatam lah. Kalau baca 3 muka surat sehari, makin pendek kan? Kalau baca 4 muka surat sehari, setengah tahun khatam lah kan? Senang saja, senang. Kalau baca 1 juzuk satu hari, maka sebulan khatam lah. Kalau baca setengah juzuk satu hari, 2 bulan khatam lah. Perlu di-plan. Sebagaimana kita plan hidup kita ni, nak jadi apa, nak gimana, nak beli rumah macam mana, nak tingkat pendapatan macam mana, nak apa. Alangkah bagusnya kita plan untuk Al-Quran. Plan untuk baca Quran. Pernah tak tuan-tuan hidup ni dalam keadaan tak plan tak? Tuan-tuan hidup dalam keadaan tak plan Jadi tak kerja kita? Tak jadi tuan-tuan. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, kita dah plan betul tak? Esok nak pergi mana, lusa nak pergi mana, nak buat apa, kita plan. Bila kita masukkan dalam plan kita, dia jadi apa? Dia jadi priority. Betul tak? Ada orang jemput kita pergi kenduri. Tuan, saya nak jemput tuan datang kenduri anak saya nak. Bila? 16 hari bulan. Ada orang jawab, insya-Allah saya datang kalau saya ada masa. Orang tu datang tak? Dia tak datang. Sebab apa? Dia tak plan nak datang. Dia tak letak sebagai priority. Tuan, anak saya kahwin ni. Sekian-sekian tarikh, 20 hari bulan. Jemput datang. Bila? 20 hari bulan. Okey. Saya letak dalam diary saya. Dia letak dalam diary. Itu tanda dia nak datang. Sebab apa? Dia prioritikan segala benda itu. Alangkah bagusnya Quran kita prioritikan tuan-tuan. Priority. Setiap hari baca Quran, bukan banyak, sikit saja cukup lah. Tak payahlah terkejut-terkejut kan. Baca sejuzuk sehari, boy. Tak pernah baca, tiba-tiba nak sejuzuk sehari. Tak payah. Semuka sehari cukup. Satu muka ada berapa baris? Ada 15 baris tuan-tuan. Tak? Ada 15 baris saja. 15 bagi 5 apa? 15 bagi 5. 3 kan? 15 bagi 5, 3. Setiap kali kita nak solat ataupun selepas solat, baca 3 baris saja. Allah. 3 baris lah. 3 baris. Tak payahlah baca semuka. Setengah muka kan. Banyaklah masa. Satu muka surat berapa minit boleh ambil masa? Tak lama. 5 minit tu banyak lah tu. Lama lah tu. Sikit saja. Ambil sikit saja masa tuan-tuan. Baca Quran. Setiap hari. Sehingga dia menjadi rutin. Jadi rutin. Macam kita tak baca internet. Macam kita tak baca WhatsApp, macam kita tak baca Facebook. Apa kita rasa? Macam kita tak baca file-file, apa nota-nota apa semua, kawan-kawan punya, office punya. Apa kita rasa? Kita rasa tak tenang, betul tak? Sebab apa? Ada lagi benda aku tak buat ni. Oh, aku tak baca lagi lah WhatsApp sekian. No. Quran kena rasa macam tu. Macam mana nak rasa macam tu? Kena buat plan lah hari-hari pukul berapa kita mesti baca Quran. Orang yang baca Quran, tuan-tuan, dia dapat keberkatan hidup dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tak ada siapa boleh tahu. Kalau dia baca seorang-seorang, tak ada orang boleh kata kamu tak baca Quran ni. Tak boleh. Dia saja yang tahu tahap kehidupan kita. Tahap kehidupan dia. Orang baca Quran ni, Allah Ta'ala jamin, Nabi SAW jamin, banyak kelebihan dia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Apa kelebihan orang baca Quran? Banyak. Tuan-tuan boleh cari hadis Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok balik. Yang pertama, orang rajin baca Quran ini, kan tadi saya kata dah yang pertama tadi, dia manusia paling baik kan. Orang belajar Quran dengan orang mengajar Quran, manusia paling baik atas muka bumi. Yang kedua, orang baca Quran, dia adalah manusia yang paling banyak pahala atas muka bumi. Oh, macam mana kira tu? Orang yang rajin baca Quran, dia akan dapat jadi orang yang paling banyak pahala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak ayat Quran tuan-tuan? Ayat Quran ada 6,236 ayat. Ingat ni, jangan hidup sebar ajaran sesat 6666 Tak ada 6666 tak ada. 6666 tu nombor plate kena tender. Masuk tender dekat JBJ.
6236. Itu adalah jumlah ayat Al-Quran yang sabit, yang paling popular, yang masyhur, yang betul. 6236 ayat dalam Quran. Juzuk ada berapa? Ada 30. Surah ada berapa? 114. Huruf ada berapa? Oh, tak pernah kira. Memang betul. Saya pun tak pernah kira. Tak terkira banyaknya huruf. Betul tak? Nabi SAW cakap apa? Nabi SAW kata, siapa yang membaca satu huruf daripada Quran, baginya 10 kebaikan. Siapa baca satu huruf, baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dan Nabi sambung, dia kata, aku tak kata alif lam mim. Itu satu huruf. Aku tak kata. Walakinna, tetapi alifun harfun. Alif satu huruf. Walamun harfun satu huruf. Wa mimun harfun satu huruf. Alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Darab dengan 10, 30 kebaikan. 30 pahala. Banyak tuan-tuan. Itu baru alif lam mim. Bismillah ada berapa huruf? Bismillah ada berapa huruf? Ada 19 huruf tak? Ya ke? Kira balik semula. Kira balik. Kalau 19 huruf, darab 10 berapa? 190 huruf. Bayangkan Al-Fatihah ada berapa ratus huruf? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah. Berapa banyak huruf? Banyak tuan-tuan. Sekali baca daripada juzuk 1 sampai 30, sekali khatam, lepas tu tak khatam dah. Berapa banyak pahala kita dapat? Kalau orang yang baca berkali-kali pula, berapa banyak? Manusia yang paling banyak sekali pahala atas muka bumi ialah orang yang paling rajin baca Quran. Itu paling banyak. Tak? Itu yang kedua. Yang ketiga, tak? Yang ketiga, apa lagi kelebihan Quran? Orang yang rajin baca Quran, hidup dia tenang, tuan-tuan. Tenang. Tak usah katalah banyak petua, tips, motivasi lah, apa ni, saya nak bagi rahsia macam mana hidup tenang. Kalau tak baca Quran, tak tenang, tuan-tuan. Tak tenang. Ramai orang kan sekarang kan pakar-pakar motivasi, minta maaf lah, bukan nak kata ni, ini sebagai peringatan untuk kita semua. Dia ceritalah teknik tu, teknik ni, poin-poin 10 petua, rahsia untuk hidup tenang. Tak ada satu pun baca Quran kan? Tak ada satu pun. Kalau tuan-tuan tenang, itu tenang yang palsu, tuan-tuan. Dalam diri tuan-tuan, tuan-tuan saja yang tahu. Orang yang baca Quran, itulah orang yang dapat ketenangan yang sebenar. Dan dijamin oleh Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu ketenangan sebenar tak? Ada jaminan tak? Ya, Nabi garanti. Siapa yang tak baca Quran, tak saya katalah hidup dia happy ke, tak happy, hidup dia gembira ke, dia kaya ke, dia senang ke, dia harta banyak ke, hidup dia tak tenang. Hidupnya tidak tenang hakiki, betul tak? Tak tenang. Macam mana kita nak tahu orang tu tenang ke tidak? Kita tengok dekat nak mati tak? Nak mati, contohlah nak mati. Kita rasa apa yang kita nak masa nak mati? Orang yang sakit nak mati ni dia nak dengar apa, tuan-tuan? Adakah dia nak dengar lagu Jamal Abdullah? Kan kita siap pada akhir. Saya nak dengar lagu Yunustan lah, Ustaz. Oi. Sama है ये प्यार का किसी की इंतजार का दिल ना चुरा लिखा ही मेरा मौसम बहार का ये sama ting ting. Nak dengar lagu Hindustan? Tak mahu. Walaupun dia peminat lagu Hindustan. Betul tak? Tak nak. Walaupun dia peminat cerita Korea ada beberapa ratus episod. Musim PKP ni orang duk maraton lah tengok cerita Korea lah, cerita apa kan. Lepas satu cerita. Ada tak mati? Nak mati, aku nak mati dah, sakit dah ni kot. Sakratul maut. Meh tengok buka episod 5 cerita Korea, Ustaz. Ya, tak ada. Dia nak apa? Dia nak Quran. Sebab apa dia nak Quran? Dia nak orang dengar orang baca Quran. Ngaji lah. Sebab tu kita pergi ziarah orang sakit, dia nasihat mengaji. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni menghadirkan ketenangan. Ketenangan. Itu ketenangan yang hakiki, tuan-tuan. Kata Nabi SAW. Ni yang tuan-tuan buat ni. Ni saya nak cerita ni. Kita mengaji ramai-ramai kan? Tak kira lah melalui online ke apakah. Nabi kata, tidaklah berhimpun satu kumpulan itu untuk membaca Al-Quran. Kecuali nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan ketenangan dalam dada dia. Tenang. Maknanya kalau kita malas baca Quran tu, tak sempat tenang nak turun, kita dah gelisah dah. Kena baca Quran lah. Supaya tenang lah. Aduh mak, sibuk lah. Sibuk tu lah tak tenangnya. Baca Quran. Sabar, lawan. Bagi masa. Akan dapat. Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun dalam dadanya orang yang rajin baca Quran. Macam tuan-tuan yang rajin baca Quran. Ketenangan. Wasyiat alaihimur rahmah. Rahmat akan menyelimuti tuan-tuan. Rahmat menyelimuti. Tak nak lah.
Oi, orang Cina kata ong. Rahmat ni ong lah. Ada ong lah. Maksudnya orang itu ada rahmat. Ada rahmat. Tak. Wa khaffat alaihimul malaikah. Malaikat turun memayungi. Orang kata tolong payung. Orang bahasa muda kan. Abang Long, kawasan tolong payung. Orang yang rajin baca Quran ni, dia macam aura, ada aura. Malaikat dia ikut dia. Dia berhantu tau. Berhantu. Sebab apa? Kita cerita. Sebab apa Quran ni berhantu? Wa khaffat alaihimul malaikah. Wa dzukirat fima indah. Dan tidak ada disebut dalam mana-mana. Allah Ta'ala akan sebut setiap orang daripada tuan-tuan ni. Tak? Nuriyah Ali, Nur Maksalimina, Nur Sidah Jani, siapa lagi? Ruidah Karim, Nasir Tajuddin, Fida, Rajimah Mansur, Yahya Hashim, Normah Ali. Allah. Siapa lagi? Hazid Idrus, Ramlah, Asiyah, Midah Stadelman, Syarifah Alwiyah, Syarifah Rusham, semua ni setakat yang saya sebut yang saya tak sebut tu, minta maaf. Contoh saja. Contoh. Allah Ta'ala akan sebut nama tuan-tuan di hadapan para malaikat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab baca Quran. Nak cari kat mana ni? Anugerah macam ni, nak cari kat mana? Siapa kenal ni? Nur Sidah Jani, saya tak kenal. Nuriyah Ali, saya tak pernah kenal, tak pernah jumpa, tengok kok. Ni first time tengok muka. Selama ni di WhatsApp ya. Nur Maksalimina, saya tak kenal. Tak. Tapi malaikat kenal, tuan-tuan. Hebat tak? Oh, bukan hebat, tuan-tuan. Sangat hebat. Orang yang malaikat kenal dia sangat hebat. Biarlah orang di bumi tak kenal. Tapi penduduk langit kenal, tuan-tuan. Kenal. Dan kalau dia kenal, dia buat apa? Dia akan mengikuti tuan-tuan. Membawa rahmat bagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab baca Quran. Baca Quran. Itu berantu tu. Berantu. Allah Ta'ala akan menyebut di hadapan para malaikatnya dengan bangga nama tuan-tuan. Sebab tuan-tuan rajin baca Quran. Jadi baca Quran lah. Kena baca Quran. Supaya Allah Ta'ala sebut hari-hari. Kita pergi satu majlis. Majlis tu dihadiri oleh Ketua Hududi Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Betul tak? Kita tak tahu pun dia kenal kita. Dia kenal lah kita. Tapi kita tak kenal sangat lah. Dia tak pernah jumpa. Tiba-tiba dalam ucapan dia sebut nama. Khairul Anwar Basri. Tak bangga. Kembang hidung. Tuanku sebut nama. Itulah banding. Itu sultan raja di dunia. Ini raja segala raja, tuan-tuan. Oh. Malikul Mulk. Raja segala raja. Raja di dunia ni sebut nama kita. Berkembanglah. Ini raja segala raja, tuan-tuan sebut. Sebab apa? Sebab tuan-tuan rajin macam Quran. Tak apalah. Slow-slow lah. Laju-laju lah. Yang penting, baca. Yang seterusnya. Okay, Nabi kata apa lagi? Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Quran. Ini adalah motivasi bagi yang kurang mahir. Mungkin sebab-sebab tak nak baca Quran tu sebab tak mahir lah kot kan. Mengangkok kan. Inna a'tayna kal kautsar. Qul ya ayyuhal kafirun pun tak jumpa kan. Lakum dinukum tu taramari. Nak dengar cerita tak? Ada satu cerita ni, orang ni first time lah jadi imam tarawih. Tak? Oh, orang dah tolak dia. Dia pergi masjid, tiba-tiba dia pakai dia pakai kepiah hari tu, pakai jubah. Jadi orang tolak lah jadi imam. Itulah tips dia, jangan pakai jubah pergi masjid kalau tak pandai jadi imam. Nanti orang tolak jadi imam, terutama di masjid-masjid ataupun surau-surau yang terpencil-terpencil kan, ataupun di RNR. Jangan. Nanti orang tolak jadi imam. Okey. Apa katanya? Dia pilah jadi tu imam. Dia pun baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Al-Fatihah dia baca. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu dia tak ingat. Wala, diulang balik. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun. Itu mak apa tu? Mak apa panggil tu? Itu kita panggil mak mencari. Dia tak jumpa ekor apa. Itu yang wala panjang-panjang tu dia mak mencari. Tiba-tiba datanglah seorang bai jual roti ni. Dia terlambat sikit. Dia masuk, lepas tu dia masuk lewat. Dia pun dengar lah imam. Wala ana abidun ma'abatum. Wala antum abidun. Dia pun jerit belakang. Wey, lakum dinukum taramari kan? Lakum dinukumnya. Susah je Quran ni. Sebab apa? Sebab mungkin susah lah kan.
Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan barisan para malaikat yang mulia. Allah. Orang rajin mahir baca Quran ni kan, baca bagus, tajwidnya bagus, suaranya sedap pula kan, hukum hakam tajwid dijaga. Dia bersama dengan barisan para malaikat, tuan-tuan. Sebab tu kita kata kena belajar Quran tadi. Belajarlah Quran kan. Walaupun dah tua tak apalah, belajar Quran. Sehingga mahir kita jadi baca Quran. Nabi kata akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Quran. Tadi yang mahir dengan malaikat yang tak mahir. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang baca Quran, wa huwa yatata'u fihi, tersangkut-sangkut. Wa alaihi syak, ragu-ragu, betul ke tidak ni, betul ke tidak ni kan, tak tahu. Lahu ajran, baginya 2 pahala. Mahir dengan Quran duduk dengan malaikat. Yang tak mahir dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala baca Quran, pahala sabar baca Quran. Itu kehebatan orang baca Quran. Kena baca Quran. Kan? Itu ke berapa dah? Keempat, kelima. Apa lagi kehebatan orang baca Quran? Orang baca Quran ni, hebat dia lagi ialah kelebihan. Dia akan diangkat menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW, dia kata, inna lillahi ahlina minan nas, dia kata. Dalam kalangan manusia ni ada ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala ni ada persatuan ya. Persatuan alumni ITM contoh adalah persatuan. Allah Taala katalah Allah Taala ni adalah grup dia, klik dia. Dia kata orang yang Nabi kata Allah Ta'ala itu ada ahlinya di kalangan manusia. Maka sahabat tanya, siapa ahlinya di kalangan manusia? Ahlul Quran, kata Nabi. Orang yang ahli Quran, hum ahlullah. Orang yang rajin baca Quran ni. Rajin belajar Quran, rajin baca Quran, mahir baca Quran, segala-galanya terkait dengan Quran. Dia akan jadi ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang pilihannya, wa khassatuh. Orang-orang pilihan. Tak apalah orang lain tak tahu pun. Tak apalah. Tapi Allah Ta'ala tahu. Sebab tu kena belajar Quran, baca Quran. Sampai bila-bila. Sampai nak mati, insya-Allah. Tak. Yang seterusnya, bila kita meninggal, tuan-tuan, bila kita meninggal, ini cerita semua orang meninggal lah. Tak sah hati lah kan. Yang tua meninggal, yang apa? Yang muda meninggal, yang miskin meninggal, yang kaya meninggal kan. Kanak-kanak mati, orang tua mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kan lagu itu kan. Semua orang mati kan. Mati ni tuan-tuan, setiap apa yang kita buat di dunia ni kita akan tinggal. Bila masuk dalam lubang kubur nanti, masuk lubang kubur, tuan-tuan pernah masuk lubang kubur? Masuk kan, hantar jenazah kan, bukan mati jangan mati dulu kan. Masuk lubang kubur, bila orang lain dah balik semua, kita akan tinggal dalam lubang kubur tu bersama dengan amalan-amalan baik kita. Dalam banyak kitab sebut, amalan-amalan baik ni akan berupa orang-orang yang cantik duduk di sekeliling kita, meneman kita di dalam kubur sehingga ke hari kiamat. Setengah kitab cerita itulah. Dan antara amalan baik itu ialah amalan membaca Al-Quran. Maka bila orang lain dah balik semua, maka datang malaikat muka dan nakir. Malaikat muka nakir ni apa? Malaikat soal kubur lah kan. Malaikat soal kubur yang dalam cerita Piramli kan, Madu 3 kan, yang Apek bawa bendera putih tu tengah tunggu datuk moyang datang soal kubur. Itulah malaikat muka nakir tu lah. Kan, datang soal kubur. Okey. Jadi bila datang malaikat muka nakir ni dia punya appearance dia sangat menggerunkan, tuan-tuan. Tak usah kata appearance, bila dengar je malaikat nak datang ni, semua amalan-amalan yang duduk di keliling kita akan lari, tuan-tuan. Akan lari bertempiaran, gerun. Katanya malaikat ni badannya besar, berbulu merah, matanya kebiruan, macam-macam, gerun. Ada orang yang pernah kita gerun di dunia ni, yang pernah kita nampak macam malaikat muka nakir ni lah. Lalu bila datang malaikat muka nakir, kita terbaring tu, dia akan datang menghadap wajah kita, tuan-tuan. Menghadap wajah kita. Lalu ketika dia nak tanya kita soal kubur itu, maka datanglah yang amalan tadi duduk depan dia. Aku nak tanya macam mana si mati ni hang duk halang aku. Ni translated Kedah. Translated. Kan dia cakap tak tahu bahasa Arab ke bahasa apa, tapi translated Kedah. Lalu Kelantan,
Aku nak tanya soal kubur kan, ni duduk depan aku ni. Gitu dah. Duduk depan kita. Tak boleh nak buat soalan, tak boleh nak buat kerja malaikat. Malaikat berpindah ke kaki kita. Nak tanya, datang pula yang amalan tadi juga duduk depan dia. Lalu malaikat bertanya kepada amalan ini, siapa kamu? Siapa kamu? Sehingga menghalang aku nak melaksanakan tugas kerja aku kepada si mati ni, siapa kamu? Kamu tak takut ke aku? Amalan lain semua lari habis. Maka dijawab oleh amalan itu, dia kata, akulah Al-Quran yang dibaca oleh si fulan. Sehingga menghalangnya daripada berehat di waktu, menghalangnya daripada letih di waktu siang, dan menghalangnya daripada tidur di waktu malam. Baca Quran siang malam, kan? Ana al-lailu atrafan nahar. Baca siang, baca malam. Nah, ini saya minta tadi baca satu muka ya sehari, tuan-tuan baca selepas subuh ataupun sebelum subuh. Tuan-tuan baca masa tu. Sebelum atau selepas subuh. Biar selesai awal lah. Baca Quran di awal pagi. Saya ada tulis benda ni dalam buku saya. Travel of Fast, mengapa aku menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan kena baca Quran di awal pagi. Sebab apa? Siapa yang biasa baca Quran di awal pagi, maka dia selesai hidupnya dengan perkara yang paling baik, iaitu membaca Al-Quran. Di awal pagi, dia memulakan hidupnya dengan perkara yang paling baik. Siapa yang tak boleh baca Quran di awal pagi, minta maaf. Pengalaman saya, tuan-tuan tak akan jumpa waktu lain untuk baca Quran. Sebab pagi pun tak boleh baca. Kan? Jadi kena baca awal pagi. Sebelum memulakan tugas. Alright? So, datang dia kata, siapa kamu? Akulah Al-Quran yang akan menemani si mati ini sehingga ke hari kiamat. Quran, baca Quran. Itu pelaburan yang paling bagus. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut pelaburan yang tak akan rugi ialah pelaburan baca Quran. Baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir, tuan-tuan cari ayat dia belah kanan bawah sekali. Belah kanan bawah sekali. Carilah muka surat surah Fatir, ada 4-5 muka surat ayat. Okey. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu baca Quran, wa aqamus salah, mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan beri infak apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara terang-terang ataupun secara sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, tak rugi. Liwaffiyahum ujurahum, Allah Ta'ala akan cukupkan upah baginya. Wa yazidahum min fadlih, Allah Ta'ala tambah lagi dengan kelebihan yang ada pada Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha berterima kasih. Itu perniagaan tak rugi. Saya percaya tuan-tuan perempuan di sini ramai yang businessman, businesswoman. Kita berniaga ni untung belum tentu kan. Rugi dah pasti, untung belum tentu. Tapi buat 3 benda ni Allah Ta'ala sebut tak akan rugi sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Baca Quran hari-hari, jaga solat, infak secara terang ataupun sembunyi. Allah Ta'ala akan jaga, perniagaan tak akan rugi. Okey. Bangkit daripada lubang kubur, bangkit daripada kubur menuju ke mahsyar, padang mahsyar, kan? Hari dibangkitkan, hari kebangkitan, masing-masing berbondong-bondong, berduyun-duyun pergi dekat padang mahsyar. Hari itu macam mana keadaan? Semua orang terpisah-pisah, betul tak? Terpisah-pisah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu berpisahlah seseorang daripada saudaranya. Wa ummi wa abi, daripada ibu dan bapanya. Wa sahibatihi wa bani, daripada sahabat dan anak-anaknya. Sebab apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kerana setiap orang itu pada hari itu ada urusan masing-masing. Huru-hara hari kiamat, tuan-tuan. Tapi orang yang ada Quran, tuan-tuan, dia akan rasa seronok dan tenang. Orang lain lari daripada orang lain. Orang Quran ni dia berlari juga. Orang yang rajin baca Quran ni berlari juga. Dia lari gimana? Orang yang rajin baca Quran ni, kata Nabi, pada hari kiamat dia akan berlari-lari mencari ibu bapanya. Cari ibu bapa. Nak buat apa cari ibu bapa?
Sebab dia akan memakaikan mahkota daripada cahaya di atas kepala ibu bapanya. Baca Quran. Baca Quran. Kalau kita nak mak ayah kita dapat mahkota daripada cahaya di hari kiamat, kita kena rajin baca Quran. Kalau kita nak mahkota itu, anak-anak kena rajin baca Quran. Anak-anak kena rajin baca Quran supaya kita dapat mahkota daripada cahaya. Maka Nabi tanya sahabat, dia kata, itu mak ayah dia, anak dia rajin baca Quran. Tak? Mak ayah dia dapat mahkota. Apa pula pendapat kamu orang yang baca Quran tu sendiri? Okey, kita sekarang ni kita rajin baca Quran tak? Contoh, mak ayah kita dapat mahkota, betul tak? Maka Nabi tanya para sahabat, apa pula pandangan kamu bagi orang itu sendiri yang baca Quran tu macam mana pula? Dan mak ayah dia baca Quran, mak ayah dapat mahkota. Orang baca Quran tu macam mana pula? Nabi kata bahkan lebih lagi lah daripada tu dia akan dapat ganjaran di hari kiamat. Lebih lagi. Lebih lagi. Sebab apa? Sebab rajinnya dia membaca Al-Quranul Karim. Rajin. Rajin. Okay? Alright. Lepas tu, semua kita insya-Allah dengan syafaat Quran, insya-Allah amin, akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga. Masuk syurga. Dalam syurga tuan-tuan tidak ada lagi amal ibadah, betul tak? Tak ada orang bersusah payah tuan-tuan berbuat amal. Orang tak semayang dalam syurga dah, orang tak sedekah dalam syurga. Di dunia ni nak semayang kuat, nak sedekah banyak di dunia. Di akhirat tak ada dah, di syurga tak ada apa dah. Syurga ni tempat untuk menikmati segala nikmat yang Allah Taala berikan dan berpanjangan, tidak ada hujungnya. Khalidina fiha abada. Duduk dalamnya tidak ada hujung. Kekal abadi, menikmati nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, tidak ada lagi amal ibadah. Tak ada dah. Sehingga kan dikatakan kencing dan berak pun tak ada dalam syurga. Siapa rasa nak kencing, maka kencing itu akan keluar melalui peluh-peluhnya. Peluh. Bukan bau hancing, tak ada. Bau wangi pula tu. Siapa yang rasa nak berak, dia pun akan sendawa. Sendawa tak ada bau durian, tak ada. Bau petai tak ada. Semua sendawa yang bau harum kasturi. Sebab apa? Sebab syurga. Maka dalam syurga tidak ada lagi orang solat, tidak ada lagi orang berzakat, infak, nasihat, umrah, haji, apa lagi? Buat-buat amal tak ada. Kecuali ada satu amalan yang masih lagi berada dalam syurga yang dibuat oleh ahli syurga. Apa dia? Iaitulah membaca Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala suruh siapa yang rajin baca Quran di dunia, maka Allah Ta'ala akan suruh dia baca Quran dalam syurga. Allah yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang rajin baca Quran ni, ahli Quran ni, iqra, bacalah kamu dan syurga mendapat perhormatan daripada Allah SWT untuk baca Quran dalam syurga. Kita dijemput pergi istana raja baca Quran, hebat tak? Tak usah kata baca Quran, pergi duduk atas kursi je, duduk jadi tetamu, jadi pemerhati, hebat tak? Hebat. Hari ni pakai lawan-lawan nak pergi mana ni? Tuanku panggil pergi istana. Buat apa? Tak ada, tuanku suruh tengok. Tak suruh buat apa. Hebat dah. Betul tak? Oh, tuanku panggil hari ni pasal apa? Dia suruh baca doa. Nampak? Hebat. Tuanku panggil, dia suruh bagi ucapan perasmian. Pasal apa? Tuanku sakit ke? Tak, tuanku wakil kat saya bagi. Iqra. Bacalah. Warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana dulu kamu rajin baca Quran di dunia, hari ini kamu baca Quran dalam syurga. Allah mendapat penghormatan yang sangat tinggi. Mendapat penghormatan yang sangat tinggi. Kalau kita nisbah kepada bapa mertua, kita menantu kesayangan lah. Menantu kesayangan lah. Allah. Anak pun tak lebih macam kita. Menantu lebih pada anak. Allah Ta'ala. Kan? Sayang tak? Sayangnya bapa mertua. Allah Ta'ala sayang kepada orang yang rajin baca Quran. Tuan-tuan, rajin baca Quran. Allah Ta'ala sayang. Kan? Dalam syurga, Allah Ta'ala suruh baca Quran. Iqra. Bukan itu saja. Warqi. Mendakilah kamu, dia kata. Fa inna manzilatak. Sesungguhnya tempat kamu dalam syurga ialah pada akhir ayat yang kamu baca. Makin banyak kita baca, makin tinggi tempat kita dalam syurga. Syurga ni makin tinggi, makin bagus, tuan-tuan. Neraka makin bawah, makin tak bagus. Nah, syurga ni makin tinggi, makin bagus. Sebab tu kita nak minta Allah Ta'ala dapat syurga yang paling tinggi. Masuk tanpa hisap. Dan orang rajin baca Quran, kedudukan dalam syurganya sangat tinggi, tuan-tuan. Sangat tinggi. Duduk tinggi-tinggi sayur. Siapa tu? Orang baca Quran lah tu. Orang yang rajin baca Quran lah. Pasal apa? Kita duduk bawah ni? Biasalah. Malas sikit, duduk bawah sikit. Kan? Yang rajin, ke atas. Atas tu mestilah dapat. Kalau kita pergi apartment, mana lagi bagus? Penthouse ke yang unit-unit biasa? Penthouse lah kan? Betul tak? Sebab apa? Sebab dia duduk atas, ada tak penthouse duduk bawah?
Saya duduk penthouse kat mana? Lower ground floor. Ada. Lower ground floor. Penthouse. Ada. Sebab apa duduk atas sekali? View cantik tuan-tuan. Buka depan nampak KLCC, buka belakang nampak Gunung Ganang, Banjaran Titiwangsa, Ulu Kelang. Buka kiri, laut pula. Sea view, hill view, city view. Duduk atas sekali. Duduk bawah nak nampak apa? Nampak tanah. Buka pintu lah, tanah. Duduk bawah tanah. Kan? Dalam syurga, orang yang rajin baca Quran, maka mereka akan diberi kedudukan yang sangat tinggi dalam syurga sambil diminta untuk baca Quran. Itu kehebatan Quran. Untuk siapa? Untuk orang yang menjadikan Quran sebagai kekasihnya. Ni nak cerita kekasih awal akhir. Itu je, baru masuk tajuk. Baru masuk tajuk. Maknanya itu baru mukadimah. Kita belum lagi masuk ceramah. Lagi 3 jam nak habis ni. Sabar. So, aku masuk tajuk, la ilaha illallah. Habis yang menyanyi Jamal tadi, itu belum tajuk, tu pengenalan. Kan? Kekasih awal dan akhir. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai kekasih awal dan akhir dia senang dunia akhirat. Senang dunia akhirat. Percayalah kat saya. Kita nak buat amal ni, kita kena tengok kemampuan, betul tak? Kalau kita banyak duit, bolehlah sedekah banyak-banyak. Kalau tak ada duit, nak sedekah macam mana? Kalau kita nak semayang banyak-banyak, masa muda tengah-tengah duduk segak, tengah duduk segar, bolehlah. Dah tua, pulang pun dah reput dah kan. Semayang pun atas kursi. Kadang-kadang kursi ni atas kita. Macam-macam. Ini semayang kan. Ada orang semayang kursi ni. Ya, ada. Kursi ni atas dia. Kan? Nak cerita kata uzur dah ni. Kan? Terpaksa kita. Sebab apa? Sebab tak ni. Dah tak segar, tak elok dah. Kondisi tubuh tak bagus. Setakat mana sangat kita nak buat amal. Tapi dengan Quran tuan-tuan, orang sakit boleh baca. Orang miskin boleh baca. Orang kaya boleh baca, orang bodoh boleh baca. Bukan bodoh lah, maknanya dia tak tinggi mana belajar kan. Boleh baca, boleh baca. Sebab apa? Quran ini bermain di bibir. Tambah pula kalau kita hafal tak? Surah-surah yang kita nak hafal, kita nak baca tu kita hafal lagi senang. Sambil tunggu boleh baca, tunggu siapa? Tunggu apa lagi dalam office boleh baca. Di mana-mana saja boleh baca Quran tuan-tuan. Jadi kehidupan kita penuh dengan Quran, maka itulah kita kata kekasih awal dan akhir kita tuan-tuan. Iaitu orang yang dibayangi hidupnya dengan Al-Quran. Orang yang dibayangi hidupnya dengan Al-Quran dan dia akan terpancar pada kehidupan dia lah. Hari dia penuh dengan Quran, cinta dengan majlis Quran, majlis ilmu tentang Quran ni dia suka sangat. Kalau mana-mana saja yang terkait dengan Quran dia akan suka. Itu maksudnya kita sudah digila bayangkan oleh Quran. Baru jadi kekasih awal dan akhir. Betul. Dan siapa mengambil Quran sebagai kekasih dia ketika awal sampai akhir, maka dia akan bahagia di akhirnya. Bahagialah. Sebab Allah Ta'ala kata kelebihan kalamullah, kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam lain, dengan cakap-cakap lain lah. Cakap siapa paling hebat sekarang ni? Siapa di Malaysia ni cakap siapa paling hebat? Setakat ni siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tu paling hebat sekarang ni. Sebab apa? Sebab semua tunggu pengumuman dia kan. BPN lah, BTN lah, SPN lah, PTPTN lah. Tuan-tuan dah ambil semua belum? Dapat dah? RM80 bukan? Apa? Cek kiah semua kan? Dapat dah? Yang 8,000 kata itu dah dapat belum? Kena pergi ambil lah, pergi tuntut dengan Tan Sri lah. Pergi tuntut. Dia paling hebat lah di dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kalamullah, kata-kata aku, kata-kata Allah ini lebih hebat daripada seluruh kata-kata manusia. Al-Quran ini lebih hebat daripada seluruh cakap-cakap manusia yang hebat. Sebagaimana Al-Quran itu lebih hebat daripada segala kitab-kitab yang ada di muka bumi. Itu hebat. Ni kita duduk dengan orang hebat ni, duduk dengan benda hebat ni, kita kena rasa hebat lah. Dan kita kena rasa mujur, kita kena rasa bersyukur, dan kita kena rasa alangkah bagusnya dan bertuahnya aku sebab Allah Ta'ala pilih aku jadi orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang hebat. Walaupun kita katalah ada kelemahan, kan masing-masing biasalah. Saya dah sebut tadi, jangan jadikan kelemahan kita lambat membaca, malas membaca dan sebagainya itu sebagai satu alasan untuk kita tidak jadi hebat ataupun untuk kita tidak bersama dengan benda yang hebat, iaitu Al-Quran Karim. Jangan mencari Al-Quran ketika di akhir hayat, cari awal-awal. Jadikan dia kekasih awal dan akhir kan. Jangan jadi kasih akhir ya. Kalau jadi kasih akhir dia tengok kita hang ni betul ke tidak ni, dulu hang tak layan aku, lah ni hang nak aku. Tak boleh, aku tak nak. Betul tak? Itu cerita dia. Kan? So, Quran ni satu lagi nak cerita, bila kita meninggal, ini pengajaran juga sebab tu kita kata tuan-tuan ni baguslah belajar baca Quran. Bila kita meninggal, biasanya orang meninggal, dia akan minta orang lain tolong baca Quran kan. Dua benda yang saya sebut. Alangkah baiknya kalau orang ni rajin baca Quran di dunia, dia tak perlu dah orang lain baca Quran untuk dia. Sebab apa? Sebab dia ni memang dah rajin baca Quran. Yang kedua, tak akan sama orang lain tolong baca dengan kita baca sendiri, betul tak?
Takkan sama. Kita dah beramal lama dah ni. Kita baca Quran banyak dah ni. Takkan sama dengan orang tolong baca Quran kat kita. Tambah pula kalau kita tak baca Quran masa hidup, tiba-tiba takkanlah dengan keajaiban orang lain baca Quran kita boleh senang lepas mati. Tak boleh, tak jadi. Jadi ini masa terbaik kita bulan Ramadan ini untuk kita ubah diri kita dan kita betulkan balik niat kita, berazam untuk menjadi sebahagian daripada Quran dan berazam menjadikan Al-Quran itu sebagai kekasih awal dan akhir kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan syurga kepada kita sebab dengan kita ni baik-baik dengan kekasih kita. Baik-baik dengan Al-Quran. Dia bukan kasih kita saja, tapi dia kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalamullah sendiri. Cukup. Itulah tajuknya hari ini, kekasih awal dan akhir. Sehingga barulah kita boleh masuk chorus dia. Tadi dah mula-mula kan. Chorus dia apa? Chorus dia dia kata apa? Tak apalah. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih zahir dan batin, setelah ku sedari cintamu yang abadi. Tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana kau lebih mengerti. Itulah dia. Saya akhiri ceramah saya dengan lagu Jamal Abdillah tadi. Jadi mungkin ada masa sikit, kita boleh, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan ke, boleh Puan Nuria? Boleh? Ya, boleh. Silakan Ustaz. Nanti dia orang unmute sekejap. Sekejap Ustaz. Host kena unmute dia orang. Semua unmute. Orang unmute Orang tekan button mute kat audio. Rashidah boleh unmute? Apa lagi tu? Unmute. Rashidah Mas Salimina ni unmute kan? Okey, dah boleh tanya dah. Unmute. Rosie, Lemna, Mida. Aunty Noma, unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz boleh tolong refresh balik tak poin 4 poin yang pertama tu, just run through je. Yang mana tu? 4 poin yang pertama atau kebaikan baca Quran tadi kan Ustaz bagi sampai semuanya ada 10. Okey, yang bagi poin dia. Okay. Saya pun tak tulis saya sebut tadi. Jadi saya ingat balik Yang pertama, orang baca Quran ni ialah orang yang paling banyak pahala. Okey. Orang yang rajin baca Quran ni orang yang paling banyak pahala. Sebab apa? Sebab Nabi kata bagi setiap huruf itu akan digandakan jadi 10 pahala. Satu huruf 10. Yang kedua, orang baca Quran ni orang yang paling tenang. Sebab apa? Sebab orang baca Quran ni, macam tuan-tuan duk ramai-ramai baca Quran ni, ketenangan akan turun. Kenangan akan turun, rahmat akan menyeliputi, malaikat akan memayungi, dan Allah Ta'ala akan sebut nama tuan-tuan di hadapan para malaikat. Yang kedua, yang ketiga apa? Siapa boleh tolong? Tak ingat dah. Sebaik manusia di muka bumi. Ya, sebaik-baik manusia di muka bumi ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Tu mungkin poin nombor 1 kot tadi, tapi tak apa, tak nombor 3 pun. Okey. Itu orang paling baik di dunia ialah orang rajin belajar Quran dan juga mengajar Quran pada orang lain. Satu lagi apa? Bersama barisan malaikat yang mulia. Siapa yang mahir baca Quran, mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Siapa yang tak mahir baca Quran tapi nak baca juga, tapi dia baca tersangkut-sangkut, teragak-agak, terconfuse, maka baginya 2 pahala. Betul. Ya, 2 pahala. Itu 4 poin, insya-Allah. Betul. Terima kasih Ustaz. Ada lagi satu kan? Ada lagi satu Ustaz. Ya. Dia angkat di paling tinggi di syurga lah, dan ahli di kalangan manusia yang rajin baca ni. Tadi Tuan Yahya tanya apa 4 poin yang awal-awal tu, dia nak recall balik sebab dia tak sempat. Dia 4 yang awal. Okey. Saya sudah sorry Ustaz. Minta maaf. 4 yang poin awal kan. Okey. Boleh Tuan Yahya? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih saya dapat. Sama. Alright.
Next. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pengurusi majlis nak tanya. Ya, pengurusi majlis atas ID apa nama ID dia? Nasir. Nasir Tajuddin, alright. Muhammad Nasir Tajuddin. Okay. Apa pandangan Ustaz daripada orang kata Al-Quran bumi, dan bacalah Al-Quran dengan sungguh tartil. Apa maksud tartil? Okey. Warattilil Qur'ana tartila itu dalam surah Al-Muzammil tak? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila, kan? Surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud tartil? Kata Sayyidina Ali, tartil itu ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kamu baca Quran dengan memberi hak-hak tajwid pada hurufnya. Wa ma'rifatul wuquf, dan kamu tahu tempat mana nak berhenti, tempat mana nak mula. Itu tartil. Maknanya baca Quran ni bukan macam baca surat khabar, bukan baca macam buku, bukan macam nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang orang Arab, kadang-kadang lah orang Arab Melayu pun samalah. Kadang-kadang ada setengah saya tengok ustaz-ustazah ni yang Arab ni, kadang-kadang dia baca ayat Quran tu, macam baca buku cerita. Tak boleh. Quran ni kena baca dengan tartil. Maksudnya apa? Tajwidul huruf. Tajwidkan huruf-hurufnya. Mana-mana. Kalau kita tak tahu apa, kita kata apa, nama hukum tu tak apa. Tak tahu ikhfa, tak tahu idgham, tak tahu iqlab, tak tahu apa dia idgham naqis, mutajanisai, mutakammilah, semua tak apa. Yang penting baca tu kena betul. Macam mana nak baca betul? Kena belajarlah dengar bacaan yang betul. Pada zaman Nabi SAW, Nabi baca dengan Jibril dengan bacaan yang tartil. Maksudnya masa tu tak ada lagi hukum tajwid. Nama dia tu tak timbul lagi. Hukum tajwid ni baru lagi. Jadi tuan-tuan, daripada belajar tajwid tu, belajar juga cara baca yang betul. Jangan duk baca ingat nama je. Orang kata ikhfa hakiki berapa huruf? 15. Boleh sebut satu-satu. Iqlab, qalqalah berapa? Semua lulus A+. Baca, Allah, bunyi Kedah juga baca. Siapa orang Kedah? Kan? Ya ayyuhallazina amanu. Maksud kan? Itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan tahu di mana berhenti dan mana nak sambung balik. Itulah tartil. Alright. Ustaz, saya nak tanya sikit yang surah Fatir tadi, ayat berapa Ustaz, boleh ingat ke? Alamak. Sekejap Fatir tadi ayat 20. Perniagaan yang tak merugikan. 20. Sekejap. Okey, kejap surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat bukan 28. Surah Fatir 28. Surah Fatir ayat apa? Tolong. Surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, ayat 29-30. Ayat 29 dan ayat 30 surah Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ayat 29 ayat 30 surah Fatir. Dia, Ustaz, dia kan bergandingan 3 tu, baca Quran, mengerjakan solat dan sedekah secara terang atau tak nampak. Kalau kita lacking salah satunya, tak apa ke Ustaz? Tak apa. Masih tak merugikan lah. Kalau lah kata kita cuba buat tapi kita tak dapat sepenuhnya lah nak buat tu. Yalah. Tapi ni benda-benda basic lah. Benda-benda basic yang basic kan? Sebenarnya boleh buat semualah. Walaupun tak banyak, buat sikit. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala nak cerita 3 benda ni adalah 3 perkara ataupun perbuatan yang diumpamakan sebagai perniagaan yang tak rugi. Maksudnya apa? Maksudnya ganjarannya sangat banyak. Dunia dan akhirat. Begitu maksud dia. Jadi nak buat 3 bagus. Tak buat salah satu, itu kelemahan masing-masing. Nak kata bagus tu tak bagus lah. Tapi boleh buat semua. Kena buat semua. Kena buat semua ya. Fokus semua sekali lah. Yalah.
Dia Oh, soal kita, tanya. ya, ada lagi tanya? Ada yang nak tanya? Silakan. Ada siapa nak tanya? Tanya tak ada Ustaz. Tanya tak ada. Tanya tak Saya ada. ada soalan. Ada satu. Tuan Yahya. Saya nak tanya boleh tak? Boleh. Rosyam. Okey. Siapa? Haji Rosyam. Nak tanya sikit. Siapakah orang-orang yang ditangguhkan taubatnya Ustaz? 3 orang yang ditangguhkan taubatnya Ustaz. Ush, siapa? Taubah 118. At-Taubah 100? 18. Sekejap At-Taubah 118. 18. Okey, Taubah 118 apa ayat dia? Ayat dia ialah Wa ala salasatil ladina khulifu hatta wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Surah At-Taubah ayat 13. 118 118. Ini cerita ni. Sekejap saya check balik. Ini cerita, nanti saya kena recall balik. Dia ada cerita, nanti saya check balik lah. Saya kena tulis balik dekat Facebook. Ini cerita tentang ada masa tu ada peperangan. Nabi SAW perang. Lepas tu ada sahabat yang ikut, lepas tu balik dia ikut setengah jalan je. Ikut setengah jalan, lepas tu balik semula, lepas tu sehingga mereka ini dikhabarkan bahawa turun ayat ni mengatakan bahawa mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ini cerita tentang sahabat Nabi ni. Lepas tu Allah Taala terima taubat mereka. Masa tu berapa bulan, berapa lama sahabat ni, nanti saya cek balik siapa. Dia pergi mengadu kepada Nabi, Nabi buat tak endah lah. Sebab apa? Sebab Nabi hanya akan berhukum apabila turun wahyu. Jadi bila turun ayat ni lah menyebabkan mereka ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya cari balik. Boleh? Nanti saya tulis dalam Facebook saya. Kena follow Facebook saya. InsyaAllah. Khairul Anwar Basri, nanti atas permintaan saya tulis lah apa orang yang 3 orang ni siapa. Itulah ustaz ni dia tak tahu semua. Tak, maksud saya kan Ustaz, ciri-ciri yang menyebabkan taubat dia tu tak dilambatkan, ditangguhkan penerimaannya. Ciri-ciri adakah dia yang masa zaman Nabi SAW dia tak sama macam kita. Zaman Nabi ni masa tu wahyu masih turun. Jadi segala benda Nabi tak akan putuskan kecuali ada wahyu. Jadi sahabat-sahabat ni mereka menunggu-nunggu wahyu. Menunggu-nunggu ketetapan. Bila dia tanya Nabi satu benda, ketika wahyu masih turun, bila tanya Nabi satu benda, Nabi tak akan jawab. Nabi akan tunggu wahyu turun. Jadi kan ada cerita yang ayat dalam surah Kahfi ke kan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kan? Ada satu ketika Nabi pernah jawab dekat para sahabat, tunggu wahyu turun esok, dia kata. Kan? Allah Taala menegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kata gitu sebab kita tak tahu wahyu ni turun ke tidak. Sehingga lepas tu wahyu tak turun lama tau. Wahyu tak turun lama. Kadang-kadang Nabi ni setiap hari malaikat Jibril turun bawa wahyu. Kadang-kadang pagi, petang, malam. Tiba-tiba hari tu sekali Allah Taala nak beri satu pengajaran bahawa tak boleh kita nak kata jawapan tu Allah Taala akan beri dengan yakin kita nak cerita tak boleh. Maka wahyu turun tak lama, tak turun dalam masa yang lama. Jadi bila kita kata sahabat-sahabat yang mendapat kemurkaan Allah ni pun, kita tahu dia dimurka pun sebab wahyu turun. Lepas tu kita tahu dia dimaafkan oleh Allah pun sebab wahyu turun juga. Wahyu bagi tahu kepada Nabi. Jadi kalau kita nak tanya sebab apa taubatnya ditangguhkan, wallahu alam, tak tahu. Sebab apa? Sebab masa tu wahyu masih turun.
wahyu masih turun. Tapi kalau kita nak kata sekarang sebab wahyu dah selesai dah, taubatnya diterima ke tidak pun kita tak boleh nak kata juga sebab kita tak tahu hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau nak tanya saya tak tahulah kenapa taubatnya ditangguhkan. Sebab masa tu wahyu masih turun kan. Ustaz, saya ada soalan satu Ustaz. Okey. Boleh Ustaz? Boleh. Saya pernah dengar apa ni lah, kita ni kalau kita baca Quran kadang-kadang ada setengah keadaan tu setiap kali kita baca kita dilaknat. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Nabi SAW dia sebut dalam satu hadis, dia kata rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yar'an. Rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa ramai orang yang baca Quran tapi Quran laknat dia balik. Quran ni imma hujjatun lana au alaina. Di hari akhirat Quran ni akan jadi peguam bela kita ataupun pendakwa raya lah. Okey. So peguam bela ni yang tadilah yang jadi kekasih awal dan akhir tu peguam bela lah. Tapi orang yang baca Quran juga tiba-tiba Quran ni datang hari kiamat jadi pendakwa raya, dia dakwa balik kita. Ataupun setiap hari kita baca Quran, Quran melaknat kita. Banyaklah sebab-sebab dia. Laknat ni pula ada macam-macam tafsiran. Dia bukan laknat macam kita laknat orang kafir, bukan laknat macam tu. Dia laknat ini ialah kita kata apa, mungkin doa yang buruk, dia keburukan balik semula pada kita. Itu. Ramai orang baca Quran, keburukan yang dia dapat. Ramai. Contohnya dia ni baca Quran bagus tak? Contoh baca, lepas tu orang puji dia pun rasa seronok. Tu melaknat dia tu. Dia tidak mendapat kebaikan daripada Quran yang dibaca, bahkan dia dapat keburukan pula, dapat dosa pula. Tu Quran melaknat. Yang kedua, orang baca Quran tapi dia cakap tak serupa bikin. Ada juga. Dalam Quran contoh, ini saya selalu sebut, ustaz-ustaz lah biasanya bahaya ustaz-ustaz ni bahaya. Kalau nak masuk syurga dia dulu, nak masuk neraka pun dia dulu juga. Sebab apa? Sebab dia banyak bermain dengan ayat Quran. Contoh, dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Hujurat tu kalau tuan-tuan tengok, ada berapa banyak ayat tentang tak boleh. Hubungan kita dengan manusia ni, banyak benda tak boleh. Tak boleh mengumpat, tak boleh menuduh, tak boleh maki hamun, tak boleh mengintip, tak boleh spy, tak boleh. Betul tak? Tapi kita tengok hari ni, berapa ramai orang yang suka duk mengata orang. Berapa ramai orang suka tengok orang lain salah je, dia je yang betul. Berapa orang yang suka maki hamun orang. Dan paling menyedihkan yang suka maki hamun orang ni ustaz-ustaz. Minta maaf lah. Tak ada live kita hari ni di FB tak ada. Minta maaf. Ustaz memang suka lah mengata orang. Tak, betul tak? Kalau dia ceramah, mikrofon duduk di mulut dia, seronok lah. Orang ni tak Islam, orang ni tak cukup Islam, orang ni liberal, orang ni munafik. Allah. Suka kita kata ke orang. Itu maksud dia. Dalam Quran ni, yang menghukum orang sekian-sekian, hakikat dia Allah Ta'ala, bukan kita. Kita tak boleh nak kata orang. Jadi, dengan keadaan kita suka mengata orang dan kita suka baca Quran, itu mungkin Al-Quran melaknat kita. Sebab apa? Kita tidak beramal dengan apa yang Quran suruh. Tak usah cerita yang besar-besar lah. Cerita yang besar-besar pasal hukum yang besar-besar tak payah. Cerita yang kecil-kecil dulu. Mengumpat, mengata, memfitnah. Yang kecil-kecil tu. Itu pun tak luluh. Itu maksudnya Quran menjadikan kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita rasa kita bagus. Itu melaknat. Quran melaknat balik. Adakah kejadian tu berlaku sebab kita baca Quran tu tak, macam Ustaz kata tadi kan, tak tartil, tak baca dengan tartil kita baca. Tak juga. Okey, itu satu hal lah. Baca Quran macam baca besok khabar, tak ada tajwid. Itu berdosa juga. Sebab baca Quran dengan tajwid ni pun satu kemestian. Berdosa ni pula ada dua sebab. Satu, berdosa baca tu salah. Yang kedua, sebab tak belajar. Kalau dia belajar, tiba-tiba baca salah juga, itu kita panggil kelemahan dia lah. Kan? Tapi kalau dia baca salah sebab tak belajar, itu memang berdosa lah. Sebab belajar tu wajib. Kan? Satu. Yang keduanya ialah dia tidak berakhlak dengan akhlak Quran. Itu berdosa juga. Tak berakhlak dengan akhlak Quran. Kita duk kata Quran ni adalah kita punya panduan lah hidup mati kita. Quran ni adalah perlembagaan kita. Quran ni adalah contoh ikutan kita. Tapi kita tengok atas bawah tak ada satu pun cermin Quran. Susah juga kan. Kita lah AJK kumpulan Quran. Tapi kita lah paling lasernya kan mulutnya. Tak boleh. Itulah maksud dia. Maksud yang mudah dipaham lah. Grup ni bagus-bagus ni. Tak laser ni.
Okey, soalan seterusnya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Soalan terakhir. Okey, Ustaz, tadi Ya. tadi terlupa nak beritahu apa dan audience sebab kita punya participant ni all over the world, Ustaz. Wow. Because Should I speak English? Very encouraging sebab dia orang tengok Wow. Audio tak bagus lah. Audio tak bagus. Please say it again. Repeat it. people ni apa participant all over the world kata apa daripada Seattle, USA, Switzerland, Bahrain, Singapore, dan Belgium lah kan. Belgium. All the alumni lah. So dia apa ni memang we are honored kata you bagi ceramah ni kata apa dia orang memang apa waiting for this orang kata beautiful moment lah. Wow. Kena dengan tajuk lah. Tapi it must be I met the constant with expectation lah. apa dia? Hopefully everything met the expectation lah. I think it fully met lah. fully met. Okay. Good. Thank you very much So, for the so kalau tak ada soalan apa, I wrap up Ustaz. Kan? Yes, please. So terima kasih banyak di atas kesediaan Ustaz kata memberi ceramah live. I pun takut nak masuk mula-mula tu, tak pandai sebab first time masuk ni Ustaz. Baru anak install apa orang kata Zoom selalu kita nak baca tentu lah kan. Betul. Ceramah Ustaz tu memang banyak memberi manfaat dan bimbingan kepada kita Ustaz kan. Yep. So apa kita harap kita dapat ilmu untuk menghadapi cabaran bagi menerus kehidupan dalam dunia serta mendapat keredaan Allah InsyaAllah, amin. Sisa-sisa umur ni Ustaz. Ya. Dan hopefully dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak insyaAllah. I think Dan syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran, betul. Kekasih awal dan akhir Ustaz. InsyaAllah it should be a going thing kan. Yes. Yep. So insyaAllah panjang umur nanti kita jumpa. Itu saja Ustaz. Kalau ada kata-kata terakhir daripada Ustaz, apa Ustaz nak sampaikan Ustaz? Okey, kata-kata terakhir dari saya, jangan lupa follow saya punya Facebook Jangan lupa follow saya punya Facebook. Lepas tu, for your information, I am the one and only Malaysian Qari who has a recording of 30 juzuk Al-Quran. Yes, you can Google it in YouTube. Cari Khairul Anwar Basri. Cari dalam YouTube. Nanti you akan jumpa lah complete set 30 juzuk Quran. The first and only Malaysian yang ada di YouTube dengan 30 juzuk. Tuan-tuan boleh ambil manfaat, dapat pahala juga kat saya sikit-sikit kalau tuan-tuan dengar. Dan itu sajalah. Saya doakan tuan-tuan semua mendapat Ramadan yang terbaik pada tahun ini, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, diberikan pahala yang banyak, diangkat darjat di sisinya dan memasuki syurga Allah Ta'ala yang paling tinggi tanpa hisab insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama.